Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di hadapan bangunan Mini Food Bank, iaitu pusat pengumpulan bekalan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Mini Food Bank ini diwujudkan atas dasar prihatin dan tanggungjawab Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Cawangan Kuala Kedah bagi membantu mereka ataupun golongan yang memerlukan barangan keperluan asas. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pergerakan Mini Food Bank ini, saya kini bersama dengan Yang di-Pertua GPMS Cawangan Kuala Kedah yang juga pengerusi Mini Food Bank Al-Usta ini, bersama dengan Encik Amirul Syahir Musa. Baiklah, Cik Amirul, mungkin Cik Amirul boleh kongsikan kepada penonton bila agaknya Mini Food Bank ini ditubuhkan. Okey, terima kasih kepada Abang Rashid. Mini Food Bank ini ditubuhkan kalau ikutkan secara official dia pada PKP 1.0. Tetapi sebenarnya kita dah menjalankan kerja-kerja untuk memberikan bantuan ini selama lebih kurang 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini memang kita tak pernah wujudkan Mini Food Bank. Jadi kita pergi memberi sumbangan ke kampung-kampung, ke kawasan-kawasan yang dikenal pasti memerlukan bekalan makanan. Jadi untuk Mini Food Bank ini kita tubuhkan pada PKP 1.0 pada tahun lepas atas dasar kita untuk membantu golongan yang memerlukan, seperti golongan yang terputus bekalan makanan, golongan asnaf, golongan yang kehilangan pekerjaan, golongan yang kata apa memang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi atas inisiatif ini kita wujudkan Mini Food Bank dan kita memberikan sumbangan ni kata apa lebih kurang kata daripada 1.0 sehingga sekarang lebih kurang 500 keluarga lah yang kita bantu. Jadi bantuan ini secara one off. Jadi kita bantu secara one off untuk kita bagi kat keluarga-keluarga yang kita kenal pasti. Jadi memang Mini Food Bank ni konsep dia kita untuk barangan makanan lah, seperti mana contoh dia sardin, bihun, kicap, tepung, biskut, Maggi dan barangan-barangan keperluan lain lah yang dirasakan perlu untuk golongan yang memerlukan, insya-Allah. Macam bantuan yang diterima oleh GPMS sendiri untuk disalurkan kepada mereka yang memerlukan, golongan yang memerlukan, ini macam mana Tuan Amirul? Adakah kutipan dana ataupun ada sumbangan-sumbangan daripada mereka di luar sana yang membantu GPMS sendiri untuk membekalkan barang-barang keperluan asas ni? Okey, untuk yang sumbangan ni kita terima sumbangan ada yang daripada dana-dana orang ramai, ada daripada dana korporat, ada dana daripada syarikat-syarikat usahawan-usahawan lain lah yang membantu kita untuk membantu golongan yang memerlukan. Jadi kita terima sumbangan ni ada yang kita terima daripada segi sumbangan kewangan, duit untuk kita beli barang, dan ada kita terima sumbangan barangan. Maksudnya depa beli barang, depa bagi kita dan kita akan bagi dekat golongan yang kita kenal pastilah. Okey, macam barangan ni sendiri kan, biasanya dalam tempoh sebulan ataupun berapa banyak diperlukan untuk membantu mereka? Setakat ni sasaran kita untuk sebulan kita kata sebulan lebih kurang kita target sekarang ni 250 orang keluarga yang kita akan bantu sebulan. Tetapi bila baru-baru ni kita ada kawasan Kota Start menjadi kawasan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jadi untuk sasaran kita melebihi sasaran 250. Maksudnya untuk PKPD baru ni kita dah bantu lebih kurang 350 keluarga. Sebab kita tengok itu PKPD ada yang tak boleh bekerja, ada yang gaji harian terputus, ada yang baru kena buang kerja dan sebagainya. Jadi depa tak mahu duit sebenarnya. Depa mahu bekalan makanan untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Jadi barangan tu bertambah sedikit lah. Barangan bertambah sedikit untuk PKPD 350. Tapi kalau kata PKP untuk lepas PKPD kita ada PKP 3.0, kita target sasaran kita 250 keluarga untuk setiap bulan. Mini Food Bank akan salurkan bekalan makanan. Jadi macam Amirul kalau biasa mereka yang memerlukan ni dah tahu Mini Food Bank memang ada sini boleh ambil. Jadi selain pada mereka datang sini, macam mana kaedah yang diambil oleh macam GPMS sendiri untuk menyalurkan bantuan kepada mereka-mereka di kampung-kampung, di pedalaman? Okey, untuk perkampungan, pedalaman ataupun golongan-golongan yang terkesan,
kita daripada segi orang kata apa, kaedah lah, kita panggil kaedah, kita dapat saranan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN supaya kita tidak pergi ke rumah atas faktor keselamatan kita dan juga penerima. Jadi kaedah kita guna pakai sekarang ni adalah daripada segi appointment. Maksudnya kita ada talian hotline yang kita wujudkan bagi golongan-golongan ini memohon bekalan makanan menerusi WhatsApp. Maksudnya WhatsApp kita akan, bila daripada WhatsApp kita minta detail. Maksudnya detail daripada segi nama penuh, alamat, kata IC dan sebagainya. Jadi kita akan kenal pasti dan kita akan tengok sama ada mereka ni perlu dibantu ataupun tidak. Jadi kalau mereka layak, maksudnya kita ada tapisan lah. Maksudnya sebenarnya ramai yang perlukan. Cuma kita tapis, kita bagi untuk yang betul-betul target sasaran kita. Jadi bila kita dah habis orang kata tapisan tu, kita akan kontak mereka balik melalui WhatsApp dan mereka akan main datang ke sini dan kita akan bagilah mengikut SOP yang orang kata apa dikeluarkan. Jadi memang kita untuk tempoh PKP ni memang kita follow SOP yang mana seperti mana yang dikeluarkan oleh MKN dan kerajaan lah. Macam badan-badan korporat ya, orang ramai bila tahu JPMS Kuala Kedah adanya mini food bank di sini di Alustar ni, bagaimana reaksi mereka dalam cara mereka menghulurkan sumbangan kepada JPMS sendiri untuk JPMS menyerahkan sumbangan tersebut kepada mereka yang memerlukan. Okey, bila syarikat-syarikat korporat tahu, bila orang ramai kawan-kawan di luar sana tahu, jadi mereka ni ada yang membagi sumbangan kewangan. Maksudnya mereka bagi sumbangan kewangan, duit kita orang kata apa beli barang, dan ada juga Abang Rashid yang menerusi pos. Contoh ada sumbangan ni daripada luar negara, daripada China dan US. Mereka order barangan daripada Shopee dan kedai Shopee tersebut berada di sekitar kawasan food bank lah. Mereka yang akan hantar kat kita. Jadi saya pun kadang-kadang tak tahu sebab tiba-tiba barangan ni sampai, bila saya tanya penerima daripada mana, China, US. So saya rasa macam bila kita tubuhkan mini food bank ni, orang ramai dah sedar. Maksudnya orang ramai dah sedar kewujudan mini food bank. Dan menerusi syarikat korporat pula sama juga, syarikat korporat dia akan sama ada bagi kewangan ataupun dia akan lantik vendor mereka dan mereka akan hantar kepada kita lah pada segi sumbangan kewangan, insya-Allah. Jadi apa harapan lah kepada orang ramai di luar sana untuk sama-sama membantu mini food bank ini agar barangan keperluan asas dapat diserahkan kepada golongan yang memerlukan. Okey, harapan saya agar saya mengajaklah orang ramai di luar sana untuk bersama-sama dengan kita mini food bank Alustar supaya membantu golongan-golongan yang memerlukan dan golongan-golongan yang terkesan pada ketika ini. Jadi kalau nak kita hulurkan sumbangan, boleh follow Facebook mini food bank Alustar dan boleh ikuti perkembangan kita di situ. Tengok orang kata boleh kontak kita bubuh nombor telefon hotline kita. Jadi kalau kata syarikat-syarikat korporat, orang ramai dan individu yang nak beri sumbangan, boleh kontak kita di menerusi Facebook lah, insya-Allah. Baik, terima kasih. Itu dia tadi pengurusi mini food bank Alustar yang juga YDP JPMS Kuala Kedah. Jadi kepada anda di luar sana, hulurkanlah sumbangan anda untuk sama-sama membantu golongan yang memerlukan ketika ini. Bersama juru kamera Ikram Rahim, kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.